Kita pergi lebih jauh, kita lihat dahulu beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh orang Kristian berkaitan dengan Jesus ataupun Nabi Isa AS. Saya sering ditanya ataupun ditegaskan oleh orang Kristian, Jesus dalam Bible bukan Isa dalam Al-Quran. Macam mana kita nak jawab persoalan ini? Ya? Bagaimanakah kita nak menjelaskan kepada mereka apabila mereka menyatakan bahawa Jesus dalam Bible bukan Isa dalam Al-Quran. Jadi anda tidak boleh menggunakan ayat-ayat Quran yang membicarakan tentang Isa kerana ia bukan Jesus yang ada dalam Bible. So macam mana kita nak jelaskan? Bagaimana kita nak menanggapi isu ini? Dan insyaAllah kita akan lihat juga tentang sedikitlah tabrakan Nabi Isa AS ataupun Jesus. Tuan-tuan dan sekalian, seandainya ada orang yang bertanya pada saya ataupun menanyakan soalan ini ataupun menegaskan kenyataan ini, Jesus dalam Bible bukan Isa dalam Al-Quran, saya akan jawab, ya, saya setuju dan saya juga tidak setuju. Ada yang saya setuju, ada yang saya tidak setuju. Saya setuju sekiranya Jesus yang diceritakan oleh Paul ataupun yang dibawa oleh Saint Paul dalam Bible bukan Isa dalam Al-Quran. Sebab cerita yang dibawa oleh Paul tentang Jesus jauh berbanding dengan cerita yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa AS. Kalau ingat lagi, dua minggu lepas saya dah jelaskan siapa itu Paul, bagaimana Paul menyelewengkan ajaran Nabi Isa AS sehingga agama Kristian yang ada sekarang ini adalah merupakan ajaran yang dibawa oleh Saint Paul. Dan kalau kita ingat apa yang disebutkan oleh Hans Kahn, Paul was the real founder of Christianity. Paul adalah merupakan pengasas benar ajaran agama Kristian. So sekiranya orang itu menyatakan bahawa Jesus dalam Bible bukan Isa dalam Quran, ya, saya setuju. Sekiranya Jesus itu yang seperti mana yang diceritakan oleh Paul memang tidak sama dengan Jesus yang diceritakan oleh Al-Quran. Namun demikian, ayat-ayat Bible yang berkaitan tentang Jesus yang diceritakan oleh Jesus sendiri adalah individu yang sama dengan Al-Quran. Sebab itulah terlampau banyak ayat-ayat dalam Bible yang selari dengan ayat Al-Quran, ya, yang selari dengan Al-Quran. Banyak kisah ataupun yang berkaitan dengan Jesus ini selari dengan Al-Quran. Namun demikian, apa yang diceritakan oleh Paul tentang Jesus banyak lari daripada apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu sendiri. Sebab itulah tuan-tuan kena bezakan kat sini ajaran Jesus dengan ajaran Paul. The faith of Jesus and the faith in Jesus. The faith of Jesus adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. The faith in Jesus adalah ajaran yang dibawa oleh Paul. Sebab itulah ramai pemimpin Kristian sendiri, termasuklah sebagian pemimpin Yahudi menyatakan, the faith of Jesus unite us. The faith in Jesus divide us. The faith of Jesus, ajaran yang dibawa oleh Jesus menyatukan antara kita, iaitu antara Kristian dan juga Yahudi. But the faith in Jesus, ajaran tentang Jesus yang dibawa oleh Paul memisahkan ajaran Kristian dan ajaran Yahudi. Baik. Itu tentang Jesus dan Isa. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang Kristian Trinity cuba untuk menafikan Isa ini. Sebab tu di Malaysia mereka tidak menggunakan nama Isa. Mereka lebih menggunakan nama Jesus dengan nama di Indonesia iaitu Yesus. Sebab kalau disebut Isa, dia adalah sinonim dengan Rasul yang Allah utuskan. Perkara yang kedua tentang Jesus juga. Tentang Jesus ini tak banyak perkara yang kita tahu tentang Jesus. Sejarah Nabi Isa tidak banyak diketahui. Bible tidak banyak menceritakan tentang sejarah Nabi Isa AS. Bible menceritakan sikit tentang kisah Maryam dan bagaimana Maryam mengandung dan Maryam melahirkan anak.
sehinggalah Jesus sampai berumur 12 tahun. Al-Quran banyak membicarakan tentang keluarga Maryam, ya. Kita ada surah Ali Imran, ya, yang membicarakan tentang keluarga Maryam. Kita ada surah Maryam yang juga membicarakan tentang kisah hidup Maryam, sehinggalah Maryam melahirkan Nabi Isa AS. Namun dalam Bible hanya menceritakan tentang Jesus sewaktu Maryam mengandung Jesus, sampailah Jesus lebih kurang berumur 12 tahun. Ketika mana Maryam bersama dengan suaminya Yusuf An-Najjar membawa Jesus ke Jerusalem, pergi ke sinagog. Sinagog adalah rumah ibadat bagi orang Yahudi. Di sanalah orang ramai teruja dengan kehebatan dan kepintaran yang dimiliki oleh Jesus. Selepas peristiwa ini, tidak diketahui tentang Jesus. Daripada umur 12 tahun sehinggalah umur 29 tahun. Jangka 18 tahun ini dikenali sebagai The Silent Years. Tahun yang tidak diketahui tentang Jesus. Berumur 12 tahun hingga berumur lebih kurang hampir mencecah 30 tahun sebelum Jesus ataupun Jesus menjadi diutuskan kepada Bani Israel. Jadi, jangka waktu tentang Jesus tidak diketahui lebih panjang berbanding dengan jangka waktu yang Jesus diketahui menurut Bible. Sebab itulah banyak perkara tentang Jesus tidak diketahui. Apakah Jesus berkahwin ataupun tidak. Walaupun tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube yang saya jelaskan tentang Jesus berkahwin. Ada 2 video yang saya ulas tentang perkahwinan Jesus, seperti mana yang termaktub dalam Bible dan juga termaktub dalam Al-Quran. Mungkin ramai juga orang Islam yang meyakini bahawa Jesus tidak berkahwin. Dalam 2 video itu saya jelaskan dalil daripada Al-Quran dan juga dalil daripada Bible dan juga pandangan beberapa ilmuwan Kristian yang menyatakan bahawa Jesus berkahwin. Sebab silent years ini terlampau panjang, daripada umur 12 tahun hingga Jesus berumur 30 tahun, 18 tahun tidak diketahui tentang Jesus. Namun demikian, apa yang disebutkan oleh beberapa ilmuwan Kristian, perkara tentang Jesus lebih banyak dibicarakan oleh Bible selepas kematian Jesus berbanding dengan sebelum kematian Jesus. Ini berarti apa yang Bible ceritakan tentang Jesus adalah selepas kematian Jesus di tiang salib mengikut ajaran agama Kristian. Berbanding tentang Jesus sebelum kematiannya. Dan sebab itulah kalau kita lihat adanya beberapa percanggahan yang jelas di dalam Bible tentang individu yang kita bicarakan ini, iaitu Jesus. Baik. Kita akan lihat beberapa persamaan ajaran Bible dan juga ajaran Al-Quran, ajaran Islam tentang Jesus. Saya ada buat beberapa poin kat sini, lebih kurang dalam 14-15 poin. InsyaAllah kalau sempat saya akan bicarakan semua. Kalau tidak, saya akan bicarakan mana yang sampai kita habis, sampai waktunya. Kemudian kalau ada kesempatan yang lain, mungkin kita sambung waktu yang lain. Baik, apakah persamaan di antara ajaran Bible dan juga ajaran Al-Quran tentang Jesus? Tuan-tuan sekalian, saya dah tulis buku ini, mungkin tuan-tuan boleh rujuk tentang Islam dan Kristian, persamaan di antara ajaran Quran dan Bible. Saya ada ulas agak detail juga dalam buku ini beberapa persamaan ajaran Al-Quran dan ajaran Bible tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Perkara yang pertama, persamaan di antara ajaran Bible dan ajaran Quran tentang Jesus. Okay. Yang pertama ialah Jesus mengajak manusia untuk berpegang kepada kitab Taurat dan kitab para rasul sebelum baginda, di samping membawa ajaran kitab Injil. Ini berarti apa yang boleh kita fahami di sini, bahawa ajaran Kristian yang dibawa, ajaran Jesus, bukan ajaran yang baru. Ia merupakan penerusan dakwah Nabi-Nabi sebelum Jesus. Sebab itulah dalam Bible disebutkan bahawa Jesus mengajak manusia untuk berpegang pada kitab Taurat
dan kitab para rasul yang diutuskan sebelum Nabi Isa AS. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang kelima ayat 17 hingga ayat yang ke ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Baik. Ayat 17 hingga 18. Ingat kembali ya, gospel ada 4 yang dipakai oleh orang Kristian: Mark, Matthew, Luke dan John. Ini adalah Injil ataupun gospel. So, rujuk pada Mark chapter yang kelima ayat 17 hingga ayat yang ke-18, di mana disebutkan, "Think not that I have come to abolish the law and the prophet. I have come not to abolish them, but to fulfill them." Jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan kitab Taurat dan kitab para rasul sebelumnya. Aku datang bukan untuk memansuhkan kitab ini, tetapi untuk melaksanakan ajaran kitab-kitab ini. Untuk makluman tuan-tuan, Injil diturunkan dalam bahasa Aramaik, tetapi ditulis kali pertama dalam bahasa Greek. Saya bawa kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, teks dalam bahasa Greek. Bagaimana dalam bahasa Greek menekankan bahawa Jesus mengajak manusia berpegang kepada kitab Taurat dan kitab para rasul sebelumnya. Me nomeste hotai elton katalosai ton nomon he tos prophet ok elton katalosai ala plerosai. Perhatikan ayat ini. Me nomeste hotai elton katalosai ton nomon. Me nomeste, think not, jangan kamu sangkakan, hotai elton katalosai, aku datang untuk menafikan ton nomon, kitab Taurat, he tos prophet, dan kitab-kitab para nabi yang lalu. Ok elton katalosai ala plerosai. Sebaliknya aku datang bukan untuk menafikan, bahkan untuk melaksanakan ajaran kitab-kitab ini. Ini teks dalam Bible dalam bahasa Greek yang cukup jelas bahawa kedatangan Jesus adalah untuk melaksanakan kitab Taurat dan kitab-kitab para rasul sebelum baginda, di samping menegakkan ajaran Injil. Kita lihat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 disebutkan, "For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota will pass from the law until all will accomplish." Dan aku nak tegaskan pada kamu semua, hingga binasanya langit dan bumi ataupun berlakunya kiamat, tidak satu titik pun daripada ajaran kitab-kitab ini melainkan akan aku sempurnakan, akan aku laksanakan. So ini dalam Mark chapter yang kelima ayat 17 hingga ayat yang ke-18, menekankan bahawa kedatangan Nabi Isa adalah untuk melaksanakan kitab Taurat dan kitab para rasul. Kenapa saya tekankan di sini tuan-tuan, puan sekalian? Kemungkinan dalam kita berdakwah nanti, tuan-tuan akan jumpa bila kita petik kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, ada orang Kristian berkata, "Brother, we are not bounded with the Old Testament. We only bounded with the New Testament." Brother, kita hanya terikat dengan peraturan dalam New Testament. Kami tidak terikat dengan ajaran Old Testament. Namun, ayat dalam Mark chapter yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18 menolak kenyataan ini. Dan kita boleh rujuk dalam ayat yang lain, dalam Luke chapter yang ke-16, ayat 17, secara terang dijelaskan bahawa, "But it is easier for heaven and earth to disappear than the smallest detail of the law to be done away with." It is easier for heaven and earth to disappear. Lebih mudah berlakunya kiamat, binasanya langit dan bumi, than the smallest detail of the law to be done away with. Daripada kita menolak walaupun satu titik, satu huruf
daripada peraturan kitab-kitab ini. Kedua-dua ayat ini sama ada dalam ma maupun lo menekankan bahawa kedatangan Jesus adalah untuk melaksanakan ajaran kitab para rasul sebelumnya. Dan ia selari dengan Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah As-Saf. Saya yakin ramai kalangan ikhwah dan akhwat yang telah pun hafal ayat ini dalam surah As-Saf ayat yang ke-6, di mana Allah SWT menjelaskan tentang Nabi Isa AS. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan ingatlah ketika mana Isa putra Maryam menyeru kaumnya, wahai Bani Israel, akulah Rasul yang Allah utuskan pada kamu, membenarkan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab-kitab yang ada depan kamu, iaitu ada kitab Taurat. Jadi ayat ini secara jelas dan terang menyatakan bahawa kedatangan Nabi Isa AS adalah untuk mengajak orang ramai berpegang pada kitab Nabi Musa dan kitab para Rasul sebelum Nabi Isa AS. Demikian juga dalam surah Ali Imran ayat yang ke-48, dijelaskan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Saya telah pun jelaskan ayat ini dalam pertemuan yang lepas. Allah SWT mengajarkan pada Nabi Isa AS Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Injil. Saya dah jelaskan apa yang dimaksudkan Alkitab dan Al-Hikmah, iaitu kutubim dan nabiim, yang merupakan kitab-kitab para rasul sebelum Nabi Isa, di mana dalam sini juga termasuk yang dipanggil Sam ataupun Zabur, Zabur. Namun demikian, Al-Quran menjelaskan yang ketiga ialah Taurat dan Injil. Wa yu'allimul kitab, dan kami mengajar Nabi Isa Al-Kitab, Al-Hikmah, Taurat dan Al-Injil. Jadi dua ayat Quran yang saya bawa ini, tuan-tuan juga boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah, ayatnya lebih kurang sama. Kami mengajar Jesus, Taurat, kami mengajar Nabi Isa, Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat dan Injil. Ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah Al-Ma'idah. Ini poin yang pertama. Kedatangan Jesus mengajak orang ramai untuk berpegang kepada ajaran kitab Taurat dan kitab para rasul sebelum Nabi Isa AS. Poin yang kedua, persamaan di antara ajaran Bible dan ajaran Al-Quran ialah Jesus mengajak manusia berpegang pada akidah Tauhid. Ini sekaligus menolak akidah Trinity yang dibawa oleh orang Kristian. Di mana dalam fahaman ini, fahaman umat Islam selari dengan fahaman umat Kristian Unitarian ataupun Arianism ataupun Kristian Tauhid, di mana Jesus datang mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa. Terlampau banyak ayat-ayat di dalam Bible yang menyatakan perkara ini. Satu perkara yang cukup menarik tuan-tuan sekalian ialah ayat dalam Bible di mana Jesus menyatakan Tuhan Maha Esa terlampau banyak. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Bible yang menjelaskan ataupun Jesus mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Dan akidah Trinity tidak langsung dijelaskan di dalam Bible sebagai akidah Trinity dalam nyataan yang terang dan nyata, berbanding dengan akidah Tauhid dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, la ilaha illallah. Ayat ini perkara ini jelas ada nyatakan dalam Al-Quran. Namun akidah Trinity tidak ada di dalam Bible. Sebab ramai di kalangan umat Islam sendiri yang meyakini bahawa dalam Bible banyak ajaran Trinity. Tak ada. Ajaran Trinity tidak ada di dalam Bible. Inilah yang disebutkan oleh Michael Cervantes. I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. In the Holy Bible, aku telah pun baca Bible kulit ke kulit dan aku tak jumpa perkataan Trinity dalam Bible. Sebaliknya akidah Tauhid terlampau banyak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-12 ayat yang ke-28. Chapter yang ke-12 ayat yang ke-28.
ketika mana orang ramai bertanya kepada Jesus tentang dakwah yang dibawa, ya. Which commandment is the most important commandment? Jesus replied, the most important commandment is this: listen, O Israel, the Lord our God is the only Lord. Perhatikan betul ayat ini. Ketika mana orang ramai bertanya kepada Jesus, wahai Jesus, apakah ajaran yang paling penting yang kamu bawa? Lalu Jesus menjawab, Jesus reply, the most important commandment is this: listen, O Israel, the Lord our God is the only Lord. Ajaran yang paling penting ialah ini: dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Ayat ini secara terang dan jelas penegasan Jesus sendiri bahawa Tuhan Maha Esa. Ya? Jadi poin yang kedua tadi, saya tekankan bahawa Jesus meyakini Tuhan Maha Esa dan Jesus mengajak orang ramai untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dalam Mark, dalam Mark chapter yang ke-12 ayat yang ke-28. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam Matthew chapter yang 10, chapter yang ke-4 ayat yang 10. Saya pendekkan waktu lah, saya baca dalam terjemahan bahasa Melayu tuan-tuan, sebab nak pendekkan waktu, sebab kalau baca bahasa Inggeris ke bahasa terjemahan nanti agak panjang. Sebahagiannya mungkin saya bacakan dalam bahasa Inggeris, sebahagiannya saya bacakan terjemahan sajalah. Okey. Tuan-tuan boleh rujuk dalam chapter yang ke-4 ayat yang ke-10 dalam Matthew. Ketika mana Jesus berdakwah kepada orang ramai, yang ketika mana Jesus dilantik menjadi Nabi, maka berlakulah temptation ataupun godaan iblis menggoda Jesus. Ini juga hujah yang selalu saya gunakan kepada orang Kristian. If Jesus is God, kalau Jesus adalah Tuhan, bagaimana dia boleh digoda oleh iblis? Takkan Tuhan boleh digoda oleh iblis? Ini termaktub dalam Bible, bahawa Jesus digoda oleh iblis dengan berbagai temptation. Saya akan bawa salah satu pada temptation ini, ketika mana Jesus dibawa di satu bangunan, di satu tempat yang tinggi, kemudian ditunjukkan di situlah kawasan negerinya. Wahai Jesus, itulah negeri kamu. Sekiranya kau sanggup sujud padaku, tempat ini adalah, negeri ini adalah menjadi negeri kamu. Kamu yang berkuasa ke atas negeri ini. Dan seluruh harta kekayaan negeri ini akan diberikan kepada kamu dengan satu syarat. Kamu tunduk pada perintah aku. Kamu tunduk sujud pada aku. Lalu apa yang dikatakan oleh Jesus? Perhatikan. Seperti mana yang termaktub dalam Matthew, chapter yang ke-4, ayat yang ke-10. Nyah kamu wahai iblis, sebab telah tertulis, engkau mesti menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sahajalah engkau berbakti. Hanya kepada dia sahajalah engkau berbakti. Berarti Allah Maha Esa. Tuhan Maha Esa. Ya? Tuhan Maha Esa. Tuan-tuan sekalian, perkataan Allah, kalau tuan-tuan rujuk dalam Bible ini, memang dalam terjemahan bahasa Melayu, memang mereka menggunakan perkataan Allah. Dan secara peribadi, saya setuju orang Kristian mengguna perkataan Allah sekiranya ia merujuk kepada the Father sahaja. Sebab the Father dengan Tuhan Yahweh, dengan Allah adalah Tuhan yang sama. Yang jadi masalah ialah orang Kristian di Malaysia nak menggunakan perkataan Allah untuk konsep Trinity. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, pemimpin Kristian di Vatican telah memutuskan that the word of Allah cannot be used referring to the God of Christianity. Perkataan Allah tidak boleh digunakan untuk merujuk kepada Tuhan orang Kristian, sebab Allah sinonim dengan konsep monoteistik ataupun tauhid. Dan mereka bimbang sekiranya perkataan Allah digunakan akan menimbulkan salah faham, confusion di kalangan orang Kristian. Orang Kristian akan confused, dia akan datang bahawa Tuhan Maha Esa. Ini kenyataan Vatican sendiri. Mereka tidak boleh menggunakan perkataan Allah. Cuma di Malaysia, mereka
batil meminta supaya perkataan Allah digunakan. Baik. Kembali balik dalam ayat Matthew chapter yang keempat ayat 10 tadi, apabila Jesus digoda oleh iblis, Jesus berkata, "Nyah kamu wahai iblis, kerana telah pun tertulis bahawa engkau perlu menyembah Tuhan Allahmu dan kamu mestilah berbakti kepada Dia sahaja. Kepada Dia sajalah kamu berbakti." Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Sekiranya Jesus adalah Tuhan seperti mana yang didakwa oleh Christian Trinity, berarti Jesus akan berkata, "Kamu perlu berbakti kepada aku, Allahmu." Tetapi Jesus berkata, telah pun tertulis, engkau perlu menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembah aku, menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah kamu berbakti. Berarti Jesus menegaskan pada iblis yang menggodanya bahawa sembahan hanya pada Allah, tidak pada siapa, termasuk tidak boleh menyembah pada iblis. Contoh yang ketiga, dalam Deuteronomy, ingat kembali tuan-tuan sekalian, Deuteronomy adalah salah satu kitab di dalam Taurat, ya. Kitab Taurat ada 5, saya jelaskan dalam 2 minggu lepas, pengalaman lepas. Yang pertama ialah Genesis, yang kedua Exodus, Leviticus, Numbers dan Deuteronomy. 5 kitab dalam Taurat. So Deuteronomy adalah kitab yang keempat, yang kelima dalam Taurat. Minta maaf, saya minum sekejap ya. Dalam Deuteronomy, tuan-tuan boleh rujuk Deuteronomy chapter yang keempat ayat 35 dan juga ayat 39. Tapi untuk pendekkan masa ini, saya ambil ayat yang ke-39, ayat 35 tuan-tuan rujuk. Saya tak dapat nak jelaskan ke semua ayat ni, takut masa terlampau pendek. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahawa Tuhanlah Allah yang ada di langit di atas dan bumi di bawah. Tidak ada Tuhan yang lain. There is no other God in the heaven and earth. Tidak ada Tuhan yang lain sama ada di langit maupun di bumi. Ini ada dalam Deuteronomy chapter yang keempat ayat 39. Ayat yang hampir sama juga disebutkan dalam chapter yang 35, tiada Tuhan yang lain selain Allah. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, Jesus mengajak manusia berpegang pada kitab Taurat dan kitab para rasul yang lain selain kitab Injil. Poin yang kedua, Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang esa. Ini berarti Jesus bukan Tuhan. Poin yang ketiga, persamaan di antara ajaran Bible dan ajaran Quran ialah Bible menegaskan Jesus adalah Rasul. Tuan-tuan sekalian, orang Melayu sering menyebutkan Injil Barnaba sebab mendakwa bahawa dalam Injil Barnaba ada menjelaskan Jesus adalah seorang Rasul. Saya tekankan banyak kali tuan-tuan, puan-puan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak perlu untuk merujuk Injil Barnaba sebab ramai di kalangan kita yang tak tahu bahasa Hebrew. Injil Barnaba ditulis dalam bahasa Hebrew. Cukup kita rujuk dalam Bible yang ada di hadapan mereka sekarang ini. Terlampau banyak ayat-ayat dalam Bible yang menegaskan bahawa Jesus adalah seorang Rasul. Dalam poin ini saya akan tekankan 4 perkara. Yang pertama, Jesus sebagai Rasul dengan penyaksian orang ramai yang hidup sezaman dengan Jesus. Yang kedua, Jesus seorang Rasul dengan penyaksian ataupun penegasan Jesus sendiri bahawa beliau adalah seorang Rasul. Yang ketiga, Jesus adalah seorang Rasul dengan penegasan daripada Tuhan Allah yang menegaskan Jesus adalah Rasul. Yang keempat, penegasan Jesus sebagai seorang Rasul daripada kitab Bible yang menjadi kitab suci bagi orang Kristian. Kalau kita hanya merujuk pada Al-Quran, nanti orang kata, ya, in your holy books, definitely you claim that Jesus is prophet of God or was prophet of God.
Ya, dalam Quran memang mendakwa Jesus adalah Rasul yang Allah utuskan. Namun demikian, saya nak tekankan di sini, terlampau banyak ayat-ayat dalam Bible yang menegaskan bahawa Jesus adalah Rasul. Kita lihat poin yang pertama dahulu. Penegasan Jesus adalah seorang Rasul menurut penyaksian orang ramai yang hidup sezaman dengan Jesus. Tuan-tuan, sekalian, termasuk orang Kristian yang ada sekarang, tidak ada seorang pun di kalangan kita yang pernah melihat Jesus. Jesus telah pun, kalau ikut pendapat orang Kristian, Jesus telah pun wafat. Ikut ajaran Islam, Jesus dibawa naik ke langit. So, tidak ada seorang di kalangan kita yang melihat Jesus sekarang. Namun, penyaksian orang yang hidup sezaman dengan Jesus, yang bermuamalah dengan Jesus, yang bergaul dengan Jesus, yang melihat dakwah Jesus, yang mendengar dakwah Jesus, penyaksian mereka lebih utama untuk kita dengar. Kita perhatikan apa yang termaktub dalam Luke chapter yang ke-24 ayat yang ke-19. Apabila orang ramai mendengar dakwah Jesus, kemudian melihat mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Jesus, mereka teruja dengan apa yang dibawa oleh Jesus. Mereka teruja dengan ucapan Jesus. Mereka teruja dengan dakwah Jesus. Lalu mereka berkata, "This man was a prophet and was considered by God and by all people to be powerful in everything he said and he did." Perhatikan betul-betul ayat ini, ya. This man was a prophet. Orang ini adalah seorang nabi. Kalau tuan-tuan rujuk dalam teks bahasa Greek, disebutkan ton aner. Aner ialah dia adalah seorang manusia, ton prophet, dan seorang rasul. Cuma terjemahan bahasa Inggeris sebutkan bahawa orang ini adalah seorang rasul. Tapi kalau kita lihat teks dalam bahasa Greek, dia adalah seorang manusia, seorang nabi. Ayat ini menegaskan bahawa Jesus adalah manusia. Dalam masa yang sama menegaskan prophet. Ya, dalam bahasa Greek panggil prophet, ataupun bahasa Inggeris pun panggil prophet, panggil rasul ataupun nabi. This man was a prophet and considered by God and by all people to be powerful in everything he said and he did. Dan dianggap oleh Tuhan dan orang ramai seorang yang amat berkuasa terhadap apa yang dia cakapkan, sampaikan, dan juga apa yang dia lakukan. So, ayat yang kedua ini menegaskan bahawa Nabi Isa adalah sebagai seorang manusia. Ayat yang ketiga dalam Matthew chapter yang ke-21 ayat yang ke-11, ya, ketika mana Jesus berdakwah di Jerusalem, ya, di Jerusalem. Ketika itu heboh, orang ramai mendengar dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dan ada yang bertanya, siapakah orang ini? Maka orang ramai berkata, inilah Nabi, iaitu Jesus dari negeri Nazareth, tanah Galilea. Subhanallah. Ayat yang cukup jelas. Inilah Nabi, iaitu Jesus yang datang dari negeri Nazareth, dari tanah Galilea. Kenyataan yang cukup terang dan nyata yang disampaikan oleh orang ramai yang melihat kehebatan Jesus, mengakui inilah Nabi, iaitu Jesus yang datang dari Nazareth. Nazareth adalah kawasan yang agak tak berapa jauh daripada Jerusalem, ya. Jesus, sebab tu Jesus panggil Jesus of Nazareth. Jesus berasal pada Nazareth di bumi Galilea. Jadi ketika mana Jesus masuk ke Jerusalem berdakwah, mengajak Bani Israel kepada ajaran yang dibawa, orang ramai menegaskan inilah Nabi, iaitu Jesus. Subhanallah. Ayat yang cukup terang dan cukup nyata. Namun demikian,
dakwah Nabi Isa ini tidak diterima oleh semua orang. Ada orang yang menolak Nabi Isa AS. Ketika mana Nabi Isa ditolak dakwahnya, ada orang tangkap beliau. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-14 ayat yang ke-65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan menumbuknya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cubalah terka." Hai Nabi. Perkataan ni, hai Nabi, cubalah terka. Para pengawal pun memukul dia. So, orang yang benci Jesus pun memanggil dia, hai Nabi. Ketika mana Jesus ditangkap, mereka berkata, hai Nabi. Ya. Contoh yang lain, dalam John chapter yang ke-7, ayat yang ke-40. Beberapa orang di antara orang ramai mendengar perkataan Jesus, lalu mereka berkata, "This man is really a prophet." Perhatikan, dalam sebelum ini saya bacakan, "This man was a prophet." Manakala dalam ayat ini disebutkan, "This man is really a prophet." Orang ini benar-benar seorang nabi yang datang. Ya, dalam John chapter yang ke-7 ayat yang ke-40. Ini adalah dalil-dalil pada Bible yang selari dengan ajaran Quran. Ayat yang saya bacakan tadi, "Inni Rasulullah ilaikum" dalam surah As-Saf ayat yang ke-6. Jesus adalah Rasul yang Allah utuskan kepada Bani Israel. Penyaksian daripada orang ramai yang hidup sezaman dengan Jesus bahawa Jesus adalah seorang Rasul. Yang kedua, pengakuan Jesus sendiri, penyaksian Jesus sendiri bahawa beliau adalah seorang Rasul. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-13 daripada ayat 55 hingga ayat 57. Ya, ayat 55 hingga ayat 57. Ketika mana Jesus pergi berdakwah ke Jerusalem. Dan ketika beliau berdakwah pada orang ramai, di kala itu ibunya, adik-beradiknya ada bersama beliau. Kemudian orang ramai teruja, tertanya-tanya, kenapa adik-beradik Jesus dan ibunya tidak mengikuti ajaran beliau? Ya. Bukankah, kalau lihat ayat yang ke-56 sebutkan, bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehi semuanya ini? Kenapa mereka tidak beriman pada Jesus? Lalu Jesus menjawab, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya sendiri. Prophets are respected everywhere except in his own town and his own family. Seorang nabi sentiasa dihormati di mana saja. Seorang nabi ini merujuk pada beliau. Nabi sentiasa dihormati di mana saja. Dan Jesus merujuk pada dirinya nabi yang ditolak oleh adik-beradiknya, kaum keluarganya, bahkan orang daripada tanah airnya sendiri menolak beliau. Nanti kita lihat bagaimana Jesus berdakwah di tempat yang lain, ya. Okay, dalam Mark tadi cerita dalam Matthew chapter yang ke-13. Kita lihat dalam Mark chapter yang ke-6 ayat yang ke-4, ya. Apabila insiden yang sama tapi diceritakan dalam Mark, ya. Orang ramai melihat sanak saudara Jesus ataupun adik-beradik Jesus tidak ikut ajaran Jesus, menolak ajaran Jesus. Lalu mereka kecewa dan menolak dia kerana adik-beradik pun tak ikut. Maka Jesus pun berkata, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Apa yang digambarkan? Jesus memberikan gambaran, ya, aku ni sebagai nabi dan nabi memang tidak dihormati di kalangan keluarganya dan di rumahnya sendiri dan di tanah airnya. So ini penyaksian Jesus yang menyatakan bahawa Jesus mengakui dirinya adalah seorang nabi. Dan juga termaktub dalam Luke, tuan-tuan boleh saya sebutkan suruhannya, tuan-tuan boleh rujuk Luke chapter yang keempat ayat 24. Jesus pun menyatakan perkara yang sama.
Kemudian dalam John chapter yang keempat ayat 43 menjelaskan Jesus menyatakan bahawa manusia Nabi tidak diterima di tanah airnya. Sebaliknya apabila Jesus pergi ke Galilea, Jesus mendapat sambutan daripada orang ramai. So ini nak gambarkan bahawa ayat-ayat ini jelas bahawa Jesus adalah seorang rasul menurut penyaksian Jesus sendiri. Okay. Poin yang ketiga, penyaksian daripada Tuhan, daripada Allah SWT, bahawa Allah Maha Esa sekaligus menekankan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah seorang rasul. Tuan boleh rujuk dalam Deuteronomy chapter yang ke-39 di mana ditekankan bahawa tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah. There is no other God. The God, the only one God. Yeah? There is no other God. Sama dengan kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan ayat ini menegaskan bahawa Tuhan Maha Esa sekaligus menolak ketuhanan Jesus. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Deuteronomy chapter yang ke-6 ayat 4 hingga ayat ke-5 juga menegaskan tentang konsep ketauhidan ataupun Tuhan Maha Esa. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Tuhan itu Esa. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh minda, dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu. So ayat ini menegaskan Tuhan Maha Esa sekaligus menafikan Jesus sebagai Tuhan dan menegaskan bahawa Jesus adalah utusan Allah. Jesus utusan Allah ini ada disebutkan dalam John, ya, chapter yang ke-17 ayat yang ke-3. Dinyatakan bahawa the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. InsyaAllah kita akan lihat ayat yang hampir sama tentang perkara ini kemudian nanti. Kehidupan yang kekal abadi ialah mengenali kamu satu-satunya Tuhan yang Esa dan mengenali Jesus Christ yang kamu utuskan. So, poin yang ketiga ialah penegasan kepada Allah SWT sendiri bahawa Jesus adalah hanya seorang rasul dan Tuhan Maha Esa. Poin yang keempat, penyaksian ber-Bible. Tuan-tuan sekalian, penyaksian ber-Bible bahawa Jesus adalah utusan Allah banyak. Ayat yang saya bacakan tadi dalam John chapter yang ke-17 ayat yang ke-3, the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi ialah dengan mengenali kamu satu-satunya Tuhan yang Esa dan mengenali Jesus Christ yang kamu utuskan. Minta maaf saya minum sekejap, ya. Saya pendekkan sikit, tuan-tuan. Banyak dalil-dalil yang lain, cukuplah gambaran ini. Poin yang ketiga nak gambarkan bahawa Jesus, kenyataan dalam Bible, sama ada penegasan daripada orang yang bersama dengan Jesus, penegasan Jesus sendiri, penegasan Tuhan yang mengutuskan Jesus. Yang keempat, penegasan pada Bible bahawa Jesus adalah seorang rasul. Yang keempat, poin yang keempat, kalau kita perhatikan tuan-tuan sekalian, agama Kristian sekarang ini bersifat universal, mengajak orang ramai kepada agama Kristian. Namun demikian, ajaran yang dibawa oleh Jesus hanya untuk Bani Israel. Al-Quran menjelaskan Nabi Isa diutuskan hanya kepada Bani Israel. Sebab itulah kalau kita perhatikan, kita study mana-mana dakwah para rasul sebelum Nabi Muhammad, dakwahnya ya qaumi, ya Bani Israel, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Sebaliknya dakwah Nabi Muhammad daripada awal, ya ayuhan nas, wahai manusia.
Cuba lihat tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ada tak ayat yang berbunyi ya ayyuhal Arab, ya ayyuhal Quraisy, ada tak? Tidak ada kan? Ayatnya dalam surah Makkiyah berbunyi ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia. Manusia secara keseluruhannya. Dan dakwah Nabi Isa alaihissalam ya bani Israel wa rasulan ila bani Israel dalam surah Al-Maidah, ya, ayat yang ke 88 disebutkan wa rasulan ila bani Israel, dan rasul yang diutuskan pada Bani Israel. Ayat yang sama tuan-tuan, lebih kurang sama bunyinya, ada dalam Bible. Saya ambil satu ayat saja Saya ambil satu ayat saja untuk pendekkan masa. Dalam Matthew chapter yang ke-15, ayat yang keempat disebutkan, ketika mana ada seorang wanita yang meminta tolong pada Jesus. Jesus menolak, lalu baginda berkata, I have sent only to the lordship of the people of Israel. Aku Allah diutuskan kepada Bani Israel yang sesat. Domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Maksudnya, kalangan Bani Israel yang sesat, aku nak bawa mereka kembali berjalan yang benar. Ayat seperti ini banyak Jesus mengajak orang ramai yang di kalangan Bani Israel sahaja. Jadi bagaimana ajaran agama Kristian boleh berubah daripada bersifat partikularistik kepada fahaman universalism ataupun universal, daripada hanya untuk Bani Israel kepada orang ramai. Yang bertanggungjawab menyelewengkan perkara ini adalah Saint Paul, di mana peristiwa conversion Paul ni tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube yang saya dah masukkan, saya dah upload dalam YouTube. Tuan-tuan boleh buka channel saya. Channel ialah Zayan Az-Zahrah Official. Kalau nak check, tekan je hashtag Dr. Zaifuddin, akan keluarlah senarai video ini. Ada lebih daripada 200 video yang saya telah upload. Antara tajuknya ialah peristiwa conversion Paul. Bagaimana Paul menyelewengkan akidah yang dibawa oleh Jesus pada orang ramai, di mana beliau mendakwa bahawa Jesus memerintahkan beliau menyampaikan dakwah ini kepada orang ramai, to the Gentiles, ya, to the Gentiles. Gentiles ini bukan hanya pada Bani Israel, pada orang ramai. Berarti Jesus telah menghantar Paul kepada orang ramai. Sebaliknya, dalam ayat yang saya bacakan tadi, banyak ayat-ayat seperti ini dalam Bible. Saya pun ada jelaskan dalam buku saya tentang merujuk ayat tersebut. Jesus mengakui bahawa beliau hanyalah Rasul yang dihantar kepada Bani Israel, bukan kepada orang ramai. Okay? Dakwah yang bersifat partikularistik untuk Bani Israel, bukan bersifat universal. Ya? Poin yang kelima, Jesus adalah seorang Rabai. Rabai ini adalah bahasa Hebrew. Orang ramai panggil Jesus Rabai, bermaksud guru ataupun teacher, master, Lord, ya, Lord ataupun master, Rabai. Dalam bahasa Greek panggil didaskalos. Orang ramai memanggil Jesus dengan panggilan Rabai ataupun guru. Dan pengikut-pengikut Jesus, termasuklah golongan Hawariyun, memanggil Jesus dengan panggilan Rabai. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-13 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat kepada Jesus, tepat sekali guru. Rabbuni, dalam bahasa kadang panggil Rabbuni, Rabai, didaskalos. Tepat sekali guru, benar katamu itu bahawa dia esa dan bahawa tiada yang lain kecuali dia. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Ayat ni cukup jelas, ya. Cuma kadang-kala kalau kita baca hanya terjemahan bahasa Melayu, nanti saya akan tunjukkan, kalau ada masa nanti saya akan tunjukkan contoh bagaimana penyelewengan terjemahan bahasa Melayu ni, adanya penyelewengan. Okey. Dalam Mark chapter 13 ayat 32 ini dijelaskan, lalu kata ahli Taurat kepada Jesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahawa dia esa, ini Allah esa,
bahawa tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia Esa. Dia Esa. Dan panggilan yang awal tadi tepat sekali guru. Ini berarti mereka memanggil Jesus guru. Tuan-tuan juga boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-22 ayat 36. Teacher, he asked, which is the greatest commandment in the law? Teacher, guru. Dia bertanya, ada orang yang mengikuti Jesus bertanya, guru. Dia bertanya, perintah manakah yang paling utama dalam agama? Perhatikan, orang yang mengikuti Jesus memanggil Jesus guru. Mereka tidak memanggil Jesus Tuhan. Mereka tidak memanggil Jesus Tuhan. Mereka memanggil Jesus guru. Okey. Poin yang keenam. Jesus adalah sebagai manusia yang perlukan makan, minum. Al-Quran menjelaskan, ya'kuluna ta'am. Jesus makan, Jesus minum. Jesus juga berhajat untuk buang air sebagai sifat manusia biasa. Sifat manusia. Oleh kerana Jesus bersifat manusia, lantaran itu Jesus pernah merasa takut kebimbangan apabila melihat malaikat. Cerita yang hampir sama ketika mana Nabi didatangi oleh Jibril di Gua Hira. Dan ketika mana Nabi keluar daripada Gua Hira, Nabi nampak malaikat Jibril. Nabi nak balik ketakutan. Pergi jumpa Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Nabi ketakutan melihat bentuk Jibril yang tinggi sejauh mata memandang. Gambaran yang hampir sama apabila Jesus melihat malaikat Jibril, Jesus ketakutan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam chapter yang ke-22 ayat 34 hingga ayat 43 hingga ayat 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan, maka bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke bumi. Perhatikan kat sini, ada malaikat datang menjelma pada Jesus untuk memberikan dia kekuatan. Berarti Jesus tak kuat. Kalau Jesus kuat, dia tidak perlukan kekuatan pada kuasa yang lain. Malaikat memberikan kekuatan pada Jesus. Yang kedua, kalau Jesus Tuhan, Jesus tak ketakutan. Ini Jesus ketakutan apabila melihat malaikat datang. Seperti mana Nabi Muhammad ketakutan melihat malaikat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Jesus ketakutan lalu berdoa. Berdoa meminta pertolongan. Berarti Jesus tidak mempunyai kekuatan. Jesus tidak mempunyai kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah SWT. Sebab itulah Jesus berdoa kepada Allah SWT. Dia sangat ketakutan, maka bersungguh-sungguh berdoa. Tuan-tuan sekalian, apabila kita berdoa, kita meminta pada yang lebih berkuasa. Jesus berdoa kepada Tuhan, berarti Jesus tidak memiliki kuasa. Tambah lagi, kebimbangan, ketakutan, peluh yang menitis-nitis ini seolah-olah darah yang menitis-nitis. Subhanallah. Ayat ini secara jelas menekankan bahawa ketakutan Jesus menggambarkan sifat kemanusiaan Jesus, bukan sifat ketuhanan Jesus. Bukan sifat ketuhanan Jesus. Okay. Poin yang ketujuh. Saya ada masa lebih kurang dalam 7 minit lagi. InsyaAllah saya akan cuba berhenti 10 suku untuk kita buka soal jawab. Banyak lagi poin, baru separuh yang saya sempat sampaikan. Baik, poin yang ketujuh. Perintah khatan dan Jesus berkhatan. Kalau kita perhatikan, kita tak dapat nak perhatikan lah. Tapi kita tahu, orang Kristian tidak berkhatan. Orang Yahudi berkhatan. Ya, orang Yahudi berkhatan, tetapi orang Kristian tidak berkhatan. Walaupun ada di kalangan orang Kristian berkhatan, tapi itu adalah inisiatif diri sendiri. Ya, sebab ramai sekarang ini, kalau kita lihat, ramai doktor-doktor di Barat dan juga di Australia yang menggalakkan berkhatan untuk menjauhkan diri pada berbagai-bagai penyakit. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku yang saya jelaskan tentang kelebihan-kelebihan berkhatan menurut fakta saintifik. Sebab tu ada di kalangan orang Kristian yang
berkhatan, tetapi mereka berkhatan bukan ikut ajaran agama. Mereka berkhatan kerana keyakinan bagus untuk kesihatan. Namun kefahaman agama mereka menyatakan bahawa khatan tidak perlu. Sebaliknya, Bible menegaskan perlunya berkhatan. Adanya perjanjian di antara Nabi Ibrahim dan Allah SWT, dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT agar anak keturunannya tunduk patuh mengikuti perjanjian ini. Dan di antara perjanjian ini adalah berkhatan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Genesis. Genesis adalah kitab yang pertama dalam Old Testament atau dalam Taurat, ya. You also must agree to keep the covenant with me. Wahai Ibrahim, kamu mesti setuju untuk berpegang pada perjanjian aku dengan kamu ini, dengan Allah SWT. Both you and your descendant in future generation, kamu dan juga anak keturunan kamu di masa akan datang. You and your descendant must all agree to circumcise every male among you. Kamu dan seluruh keturunan kamu mesti setuju untuk mengkhatankan anak-anak lelaki di kalangan kamu. From now on, you must circumcise every baby boy when he is 8 days. Bermula pada hari ini, kamu hendaklah mengkhatankan semua anak-anak lelaki pada hari yang ke-8, sama ada yang lahir dalam keadaan merdeka ataupun yang slave, sebagai hamba abdi. Okey. Dan ayat ini, kalau kita lihat dalam Genesis chapter yang 17 ayat ke-13 hingga ayat yang 14, each one must be circumcised, and this will be a physical sign to show that my covenant with you is everlasting. This must be a physical sign. Setiap anak lelaki mesti dikhatankan. Khatan mesti dilakukan secara fizikal, memotong sebahagian anggota tubuh secara fizikal, to show that my covenant with you is everlasting, untuk menunjukkan bahawa perjanjian aku dengan kamu everlasting, berterusan hingga hari kiamat. Seolah-olah perjanjian di antara Allah dengan, bukan seolah-olah, Allah nak gambarkan kepada kita, tuan-tuan, akan datang satu ketika nanti orang yang mendakwa khatan sebenar bukan potong anggota fizikal. Saya akan jelaskan kemudian, ya. Bible menegaskan kewajipan berkhatan. Dan ayat ini dalam Genesis beberapa ayat tentang berkhatan, dan Nabi Ibrahim berkhatan pada hari yang sama. Nabi Ibrahim berkhatan pada hari yang sama, dan kemudian Nabi Ibrahim khatankan Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika itu berumur 13 tahun. Kemudian Nabi Isa selepas berumur 8 hari dikhatankan. Dan Nabi Ibrahim khatankan semua lelaki, sama ada di kalangan hamba abdi ataupun merdeka, dikhatankan selepas perjanjian ini. Okey. Kita lihat bagaimana Jesus. Jesus sendiri dikhatankan. Ya. Ini berarti Jesus mengikut ajaran Bible yang termaktub dalam Taurat, ya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Luke chapter yang kedua ayat 21. In the end of 8 days he was circumcised. Pada hari yang ke-8 Jesus dikhatankan. Jesus dikhatankan pada hari yang ke-8 ikut ajaran kitab Taurat. Perjanjian di antara Allah dengan Nabi Ibrahim, anak lelaki hendaklah dikhatankan pada hari yang ke-8, dan Jesus dikhatankan pada hari yang ke-8. Ini termaktub dalam Luke chapter yang ke-20, chapter yang kedua ayat 21. Namun demikian, bagaimana pula orang Kristian sekarang tidak berkhatan? Inilah penyelewengan yang dilakukan oleh Paul, di mana Paul telah pun menyelewengkan syariat khatan fizikal kepada khatan rohani. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surat pada Roman chapter yang kedua ayat yang ke-28, ya. Saya baca terjemahan dalam bahasa Melayu. Akhirnya siapakah sebenarnya orang Yahudi? Apakah orang Yahudi sejati itu orang-orang yang benar-benar berkhatan?
Orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya sahaja orang Yahudi, iaitu orang yang melakukan khatan secara fizikal. Sebaliknya, orang Yahudi sejati ialah orang yang hatinya berjiwa Yahudi, iaitu orang yang hatinya telah dikhatankan dan dikerjakan oleh Roh Tuhan. Perhatikan di sini, orang yang jiwanya berkhatan. Inilah datang konsep khatan rohani, khatan jiwa. Maksudnya khatan nafsu kamu, ikut perintah Tuhan, potong jiwa kamu daripada mengikuti nafsu, ikut perintah Tuhan. Itulah khatan sebenar. Sebaliknya, dalam Genesis telah pun disebutkan, this must be a physical sign to show that my covenant with you is everlasting. Khatan ini mesti jadi khatan yang fizikal untuk menunjukkan bahawa perjanjian di antara aku dengan kamu berterusan hingga hari kiamat. Okey. Perintah Al-Quran. Untuk makluman tuan-tuan, tidak ada ayat secara direct tentang khatan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memerintahkan kita untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS. Ya, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah. Saya tak bacakan ayatnya sebab masa pendek. Surah Al-Baqarah ayat 124 dan juga surah Al-An'am ayat 161. Perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS. Dan begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang 5 fitrah, antaranya ialah khatan. Yang ke-8, saya sentuh poin yang terakhir ini. Poin yang terakhir, poin ke-8 ialah pengharaman daging babi. Saya ambil masa 1-2 minit ya. Pengharaman daging babi. Untuk makluman tuan-tuan muslihat, orang Kristian makan daging babi. Tetapi ayat dalam Bible, dalam Leviticus dan Deuteronomy, ya, boleh rujuk dalam Leviticus chapter yang ke-11 ayat yang ke-7 dan Deuteronomy chapter yang ke-14 ayat yang ke-8 secara terang dan jelas dinyatakan bahawa do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan babi sebab babi najis. Sebab babi najis. Namun demikian, ada usaha yang dilakukan oleh orang Kristian untuk menghalalkan babi. Sebab itu dalam terjemahan Bible Alkitab pada bahasa Melayu, terjemahan baru, bukan terjemahan lama ya. Saya rujuk pada terjemahan Bible yang lama, berbeza dengan terjemahan baru. Terjemahan baru disebutkan, jangan kamu makan babi hutan sebab ia najis. Disebutkan kat sini babi hutan. Kalau tuan-tuan tengok orang Kristian baca ayat ini, jangan kamu makan babi hutan, apa yang mereka boleh faham? Yang haram ialah babi hutan, tetapi babi peliharaan tidak haram. Sebaliknya, kalau kita lihat teks Bible dalam Alkitab, dalam terjemahan lama disebutkan, jangan kamu makan babi, sebab ialah secara general babi adalah najis, tak boleh dimakan. Ini poin yang ke-8. Saya sebutkan je poin saya tuan-tuan yang saya tak sebutkan, tak dapat sebutkan. Bible mengharam, poin yang ke-9, Bible mengharamkan arak, tapi orang Kristian minum arak, sedangkan Al-Quran juga mengharamkan arak, ya. Yang ke-10, Jesus mengharamkan penyembahan patung, memuliakan patung. Kita pergi ke gereja Katolik, banyak patung-patung, ya. Patung Jesus disalib, patung Maryam, patung orang kudus, banyak dalam Bible. Al-Quran pun mengharamkan patung. Banyak ayat dalam Bible mengharamkan pemuliaan patung. Yang ke-11, Bible memerintahkan untuk sujud. Jesus sendiri bersujud. Jesus sendiri bersembahyang, Jesus sembahyang berjemaah, sujud pada Allah. Ada dalam Bible, Al-Quran merintahkan sujud, tetapi orang Kristian yang ada sekarang sembahyang tidak dalam keadaan bersujud. Yang ke-11, Jesus tak tahu bilakah berlakunya kiamat, sebab dia hanya seorang Nabi, ya. Yang ke-13, Allah memberikan mukjizat pada Jesus. Mukjizat Jesus ada dalam Bible, mukjizat Jesus ada dalam Al-Quran. Poin yang sama, ya, persamaan ini. Cumanya orang Kristian menggunakan mukjizat ini menjadikan dalil bahawa Jesus adalah Tuhan. Dan poin yang ke-14 ini ialah tentang kelahiran Jesus yang menjadi isu tentang hari Christmas 25 Disember. Untuk makluman tuan-tuan, Jesus was not born on the 25th of December. Ini selari dengan ajaran Quran dan juga ajaran Bible, dan akhirnya mereka mengakui kesalahan
fahaman mereka Jesus bukan dilahirkan pada 25 Disember seperti mana yang mereka raikan Christmas itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar ni yang dapat sampaikan dalam waktu yang terhad 1 jam lebih sikit ni.